Seorang ahli perniagaan dan dua lelaki warga Vietnam dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan mencolik dengan tujuan menuntut wang tebusan bernilai 20 juta ringgit bulan lalu. Tertuduh Chong Shih Ming mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Manakala Luong Van Tung dan Tran Van Chung tidak membuat sebarang pengakuan kerana tidak memahami pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Malaysia. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh bersama-sama seorang suspek yang masih bebas telah menculik mangsa, seorang ahli perniagaan berusia 58 tahun dengan tujuan menuntut wang tebusan sebanyak 20 juta ringgit. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Straits View, Johor Bahru kira-kira jam 5 pagi pada 13 Oktober lalu. Mahkamah membenarkan Shih Ming diikat jamin sebanyak RM50,000 dengan seorang penjamin. Beserta syarat tambahan perlu menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah, melaporkan diri di balai polis setiap bulan dan dilarang mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Manakala dua lagi tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin. Mahkamah menetapkan 17 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan mendapatkan jurubahasa Vietnam. Sementara itu, di kamar berasingan, seorang wanita warga Vietnam, Nguyen Ngoc Ngan, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan cuba melepuskan bahan bukti kes culik berkenaan. Dia didakwa cuba melepuskan sebuah kereta Honda Accord dengan niat hendak mengelakkan Shih Ming yang telah didakwa atas pertuduhan menculik daripada dikenakan tindakan undang-undang. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan dan menetapkan 17 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang ahli perniagaan sebelum ini dilaporkan diculik sekumpulan individu di hadapan rumahnya di Johor Bahru kira-kira jam 5 pagi 13 Oktober lalu ketika sedang menunggu perkhidmatan e-hailing untuk ke lapangan terbang bagi urusan perniagaan di luar negara. Mangsa berusia 58 tahun itu dibebaskan kira-kira jam 12.30 hari selepas ahli keluarganya membayar wang tebusan sebanyak 20 juta ringgit.